So siapa Khalid Al-Walid ni? So Khalid Al-Walid adalah anak kepada Al-Walid Al-Mughirah, iaitu seorang ketua Bani Makhzum yang diberi tanggungjawab oleh masyarakat Arab Quraisy untuk menjaga kelengkapan perang, untuk menyusun strategi perang dan juga untuk memberi latihan ketenteraan kepada masyarakat Arab Quraisy supaya mereka bersedia pergi berperang. So kehebatan Khalid Al-Walid ni sebagai seorang militeri strategis mula dikenali oleh tentera Islam semasa perang Mu'tah. Kita tahu ada satu hadis Nabi yang menceritakan tentang Zaid bin Harithah, iaitu anak angkat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi orang pertama memegang panji tentera Islam ketika itu. Kemudian setelah syahidnya Zaid bin Harithah, panji tentera Islam disambut oleh Ja'far bin Abi Talib, iaitu sepupu kepada Nabi Muhammad. Kemudian setelah syahidnya pula Ja'far bin Abi Talib, panji tentera Islam disambut oleh Abdullah bin Rawaha, seorang penyair hebat dalam masyarakat Arab Quraisy. Kemudian setelah syahidnya pula, ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagai saifun min suyufillah. Panji tentera Islam disambut oleh pedang daripada pedang-pedang Allah. So apa yang dilakukan oleh Khalid Al-Walid semasa malam perang Mu'tah itu adalah membahagikan tentera Islam kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama diarahkan untuk kumpulan pemanah berada di satu kawasan. Tujuannya adalah untuk menyerang hendap tentera Byzantine keesokan harinya. Kumpulan yang kedua adalah mereka yang diarahkan untuk keluar daripada medan Mu'tah pada waktu malam itu dan kemudian perlu datang semula ke medan Mu'tah pada keesokan harinya. Dan kumpulan yang ketiga adalah tentera Islam yang berada di flank kanan untuk pergi ke flank kiri dan tentera Islam berada di bahagian hadapan untuk pergi ke bahagian belakang. Tujuannya adalah untuk bagi impression kepada tentera Byzantine yang ada reinforcement daripada kota Madinah sudah datang untuk membantu tentera Khalid Al-Walid. So ini dilakukan oleh Khalid Al-Walid semasa perang Mu'tah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika Khalifah Abu Bakar mengarahkan Khalid Al-Walid untuk pergi ke bahagian Iraq dan Abu Ubaidah untuk pergi ke bahagian Syria. Misinya adalah untuk menyatukan kabilah-kabilah Arab yang berada di luar tanah Arab. So Khalid Al-Walid pun pergi ke bahagian Iraq. Banyak pertempuran-pertempuran berlaku di antara tentera Islam dan juga tentera Iraq. Salah satu strategi Khalid yang hebat adalah double embarkment maneuver dan juga indirect approach. So dua taktik ini digunakan oleh Khalid Al-Walid semasa berlakunya perang di Iraq ini. Sehinggalah pada satu masa Khalid Al-Walid menerima satu utusan daripada Madinah yang mengatakan Khalid Al-Walid perlu pergi ke Syria untuk membantu tentera Abu Ubaidah. So Khalid Al-Walid pun pergi ke Syria. Sehinggalah pada satu saat tu Khalid Al-Walid perlu memilih sama ada melalui jalan yang berhampiran dengan Sungai Euphrates ataupun melalui jalan gurun. So Khalid Al-Walid memilih untuk melalui jalan gurun ini. Sebelum dia memulakan perjalanan itu, dia mengarahkan sejumlah tentera untuk bagi 20 ekor unta minum air dalam jumlah yang sangat banyak. Tujuannya adalah untuk memastikan tentera-tentera Islam seramai 10,000 ini selamat tiba di Syria tanpa ada yang mati kehausan dan juga kelaparan. So setelah sampai di Syria, kota Basrah adalah kota yang pertama ditawan oleh Khalid Al-Walid. Kemudian berlakunya perang Ajnadain dan juga berlakunya pengepungan kota Damaskus ataupun the siege of Damascus. So semasa perang ini banyaklah taktik perang dilakukan oleh Khalid Al-Walid. Antaranya adalah menyerang tentera-tentera Byzantine ini secara kecil-kecilan, sedikit demi sedikit. Ini yang dikatakan oleh Sun Tzu dalam The Art of War. If the enemy is lacking his ease, he can harass him. If well supplied with food, he can starve him out. If quietly encamped, he can force him to move. Semasa berlakunya pengepungan kota Damaskus itu, Khalid Al-Walid menerima satu utusan daripada Madinah yang mengatakan Khalifah Abu Bakar telah pun meninggal dunia dan sekarang jawatan khalifah sudah pun disandang oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar pada waktu ini mengarahkan supaya jawatan panglima perang yang disandang oleh Khalid Al-Walid untuk ditarik semula. Apa yang dikatakan oleh Khalid Al-Walid pada waktu ini adalah satu perkara yang sangat meruntun jiwa lah. So Khalid Al-Walid cakap, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, amin hadhil ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah." Maksudnya, aku sendiri pernah dengar apa yang Nabi Muhammad sebut sebagai orang yang paling amanah kepada umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. So dia dengan berbesar hati dia bagi jawatan panglima perang tu kepada Abu Ubaidah. So pada waktu ini Abu Ubaidah mengarahkan tentera Islam untuk pergi ke bahagian utara Syria. Tapi ketika sampai di utara Syria ni,
Khalid Al-Walid perasan ada segerombolan tentera musuh iaitu tentera Byzantine sudah ada di kawasan utara Syria itu dan jumlah mereka sangat ramai. So dia mencadangkan supaya tentera Islam pada waktu itu berundur. Tentera Islam pun berundur sehinggalah mereka tiba di lembah Yarmouk. Kemudian berlakulah perang Yarmouk di mana tentera Islam pada waktu ini ada 15,000 orang dan tentera Byzantine ada 40,000 orang. Persoalan kat sini, kenapa kita sebut Khalid Al-Walid ni sebagai seorang military strategist yang hebat, yang genius? Sebabnya adalah apabila menyerang tentera Khalid ni dapat membunuh ramai tentera musuh dalam keadaan tentera Islam ni tak ramai pun. Dan apabila berundur dalam keadaan tentera musuh yang ramai tu, dia dapat mengelakkan ramai tentera Islam daripada terbunuh. Sebab itu kita panggil Khalid Al-Walid ni sebagai seorang military strategist yang sangat hebat. Sekian saja. Assalamualaikum.